Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat oleh Allah kepada kita, hidayah, petunjuk dan juga taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu sekali lagi pada malam ini, yang mana malam ini merupakan pertemuan yang keempat yang berkaitan dengan teladan ataupun ibrah di sebalik kisah Luqman yang diberikan oleh Allah hikmah yang disebut dengan Luqmanul Hakim. Alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun mempelajari ada 5 wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wasiat yang pertama adalah wasiat yang berkaitan dengan perkara akidah yang terkandung pada ayat yang kalau kita tengok dalam surah Luqman, ia berada pada ayat yang ke-12. Setelah Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya tentang tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu yang lain, maka Luqmanul Hakim pada pesanan yang kedua, Luqman mengingatkan anaknya pada ayat yang ke-16, beliau memanggil anaknya, mengenalkan anaknya tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini akan menyebabkan Allah itu menghisab, menghitung, mempertanggungjawabkan semua amalan yang dilakukan oleh manusia, sekalipun amalan itu ringan, amalan itu tersembunyi, amalan itu tersorok, pasti diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Luqmanul Hakim pada pesanannya yang lain, iaitu pada pesanannya yang ketiga, Luqman mengingatkan kepada anaknya adalah mendirikan solat dengan sebenar-benar solat. Pesanan Luqman yang ketiga ini merupakan pesanan yang merujuk kepada perkara ibadat yang khusus. Kalau pesanan 1 dan 2 melibatkan isu akidah,
melibatkan isu iman, maka pesanan yang ketiga Luqman pada anaknya adalah menekankan dari sudut amal saleh yang berkaitan dengan Allah, berhubung kait dengan Allah, iaitu mendirikan salat. Mendirikan salat adalah untuk menjaga hubungan seorang hamba dengan Allah. Namun begitu, Luqmanul Hakim bukan sekadar beliau menekankan tentang salat, tetapi Luqmanul Hakim telah menekankan kepada anaknya supaya mengambil berat, mengambil perhatian kepada manusia-manusia yang ada di sekeliling. Yang mana Luqman mengajar anaknya, kalau kita lihat pada ayat yang ke-17 yang telah kita belajar sebelum ini, boleh kita susun jadi pesanan yang keempat dan pesanan yang kelima berkaitan dengan isu masyarakat. Jadi Luqman ni, dia nak mengajar anaknya supaya menjadilah seorang yang hidup dekat muka bumi ini seorang yang bermasyarakat, mengambil berat tentang manusia yang ada di sekeliling. Perkara yang perlu diambil berat adalah berkenaan dengan al-ma'ruf, begitu juga dengan al-munkar. Al-ma'ruf maksudnya kena mengajak manusia yang ada di sekeliling untuk mereka buat kebaikan. Namun tidak cukup dengan mengajak manusia melakukan kebaikan. Luqman juga berpesan kepada anaknya supaya menjalankan tanggungjawab, mencegah, memberi nasihat, menegur, menghalang mana-mana perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang di sekeliling. Kita telah ulas pada siri yang ketiga pada minggu lepas bahawasanya ada hubung kait antara ibadat salat dengan perintah amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian kita akan teruskan lagi dengan ayat yang ke-17, yang mana ayat 17 ini mengandungi satu lagi pesanan. Pesanan yang ada pada ayat yang ke-17 ini iaitu pesanan berkaitan dengan dakwah. Pesanan 6 ini mempunyai pertalian yang sangat rapat dengan pesanan 5 dan pesanan yang keempat. Pesanan keempat adalah mengajak orang buat pahala, buat kebaikan. Pesanan yang kelima, cegah orang melakukan keburukan. Setelah itu, Luqman pesan kepada anaknya supaya dia menjadi seorang yang sabar. Sabar di sini merujuk kepada sabar di dalam menasihati manusia. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasbir ala ma asabak. Saya terus ambil kepada potongan ayat wasbir. Dan bersabarlah ala ma asabaka, terhadap apa yang telah menimpamu. Apa yang menimpamu, menimpa kamu itu ada kaitan dengan perintah sebelumnya. Menimpamu dikaitkan dengan apa?
dikaitkan dengan hasil setelah ajak manusia buat baik, tentu akan ada manusia yang tak nak ikut. Akan ada manusia yang membantah. Begitu juga menimpa kamu merujuk kepada hasil setelah melarang manusia daripada perbuatan mungkar. Okey, maksud dia, kalau kita nak ambil ayat kat sini, maknanya asabaka dekat sini, dia merujuk apa? Sabar di sini merujuk kepada sabar apa? Merujuk kepada sabar terhadap amal ma'ruf, sabar terhadap melarang orang buat benda mungkar. Bukan semua orang akan suka dengan kita kalau kita tegur orang itu yang melakukan benda yang mungkar. Mungkin akan ada manusia menghadapi dengan cacian, mungkin ada manusia akan menghadapi dengan ugutan, mungkin manusia akan menghadapi dengan ancaman dibunuh ke, dipenjara ke. Contoh isu mungkar, kita ambil isu negara kita, contohnya isu makan rasuah contohnya. Jadi kita tahu itu rasuah, maka kita halang manusia daripada memakan rasuah. Jadi bukan semua orang yang dilarang, dicegah itu dia akan suka. Mungkin dia akan ambil tindakan. Kalau yang mengambil rasuah itu orang yang ada jawatan, mungkin dia akan buang kerja kita ke, kan? Ataupun mungkin dia pindah kita ke tempat lain ke. Mungkin mereka mengugut kita ke. Oleh itu Luqman pesan kepada anaknya. Dia kata apa? Sabar di atas apa yang menimpamu setelah kamu menjalankan tanggungjawab mengajak orang buat baik, menghalang orang membuat keburukan, mungkar. Contoh macam kalau waktu kita PKP dulu kan, contoh dalam isu merokok dalam premis makanan. Kalau kita tegur, oi, siapa nak bergaduh sampai boleh kena mati. Tapi kita kena apa? Kita kena sabar. Alama asabaka. Okey, jadi sabar di sini merujuk kepada, kalau konteks ayat dia, merujuk kepada sabar di dalam dakwah. Dakwah merujuk kepada dua itulah, ajak buat baik, cegah benda yang mungkar. Itulah dakwah. Okay. Kalau kita kembang luaskan lagi ruang lingkup sabar, ada pecahan-pecahannya yang lain. Okay, contohnya sabar di dalam melakukan ketaatan. Contoh macam nak salat, mendirikan salat, kena sabar untuk salat. Kan terpaksa ambil wuduk, terpaksa bangun pagi. Kan ada orang rasa rimas. Kan tengah penat-penat pula, Allah, tengah syok-syok nak berehat dia kena supaya asar pula. Kan, tapi kena sabar tunaikan kewajipan. Ada kala kena sabar di dalam meninggalkan larangan. Contoh Allah kata jangan contohnya Allah kata jangan makan riba, contoh. Dahlah susah sekarang kan, tapi ada orang nak bagi kita faedah banyak, ambil je lah, contoh. Ataupun
Ataupun hadis-hadis melarang jangan memberi rasuah, kan dilaknat pemberi rasuah dan yang makan rasuah, dilarang buat rasuah tu. Maka ada orang kata, lah rezeki terpijak, kan bukan senang nak dapat orang nak bagi hadiah. Okey, tapi kena sabar untuk tolak, kan? Untuk tak nak terima, sebab itu adalah larangan. Ada masa kita kena sabar dari sudut menerima musibah di dalam hidup. Kita kena sabar. Okay. Satu ketika Allah menimpakan kepada kita, kita berada dalam keadaan yang tidak sihat. Tidak sihat itu menyebabkan kita banyaklah benda yang terganggu dalam hidup kita disebabkan kita sakit. Maka kita kena sabar di dalam menempuh ujian sakit yang Allah beri kepada kita. Barulah masuk kepada sabar di dalam dakwah. Boleh pecahkan lagi sabar di dalam berjihad, ada pecahan dia. Namun secara khusus perintah sabar yang dibincangkan dalam ayat ini adalah sabar yang berkaitan dengan amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian Luqmanul Hakim dia membuat satu kesimpulan bagi maklumat-maklumat ini. Okey, ini pesanan solat, pesanan amal ma'ruf, pesanan nahi munkar dengan pesanan suruh bersabar. Nak mendirikan solat, contohnya kan, kita tengok pada kita tengok solat dia duduk pada pesanan nombor 3. Okey, kita tengok sekejap Okey. Sekejap. Kita pergi kepada ayat tadi. Okey. Solat solat adalah pesanan 3. Amar ma'ruf pesanan 4. Nahi munkar pesanan 5. Suruh bersabar di atas apa yang menimpa, ini adalah pesanan 6. Okey. Pesanan 3, pesanan 4, 5 dan 6 ni bukan senang nak buat. Kan? Bukan senang nak lakukan dia. Contohnya macam solat. Nak solat ni kadang-kadang berat tau. Kan dah make up cantik-cantik. Pergi pula shopping, tiba-tiba masuk solat. Ada orang dia rasa macam macam renyahnya. Nanti habis pula make upnya. Tak payah solat lah. Nak kena cari pula suraunya. Alam mana pula surau dia ni? Tak jumpa surau dia. Tengok surau dia kat bawah pula tu. Jauh pula berjalan. Allah. Bukan senang tau. Benda yang berat. Pagi-pagi duk syok tidur tengah malam, tiba-tiba azan subuh. Ya Allah. Bukan senang, berat. Macam tu juga nak ajak orang buat benda yang baik. Nanti orang kata apa dekat aku? Nanti orang cakap aku ni macam, nanti orang kata macam-macam pula kan. Nak tunjuk baik lah tu. Baru belajar sikit nak tunjuk pandai lah tu.
Kan kita pun rasa macam lebih baik diam je lah. Biarlah aku boleh lain. Kan? Janji kita di sendiri je lah. Kan? Jadi nak ajak jiran sebelah pergi masjid sekarang. Apa pula dia cakap? So bukan senang nak ajak orang buat baik. Kadang-kadang nak share satu info dalam grup WhatsApp pun kadang-kadang malu juga. Kan nanti orang kata kalau share tazkirah sekarang, apa pula orang kata? Okey. Itu kita yang katalah. Tapi maksudnya ada timbul perasaan berat tau nak ajak orang buat baik. Begitu juga nak mencegah benda yang munkar. Oh, ini lagi satu benda yang berat ni, nak cegah benda munkar kan. Aku ni dah lah pangkat kecil. Nak tegur bos aku makan buat benda yang munkar kan. Kita pula kerja bahagian procurement, bahagian perolehan contoh kan. Kita tengok waktu buka tender, buat sebuah harga memang nampak tipu. Contoh kan. Benda memang benda munkar. Terang dia munkar. Tapi nak cakap sekarang, aku ni dah lah kerja susah sekarang. Bukan senang kan? Berat nak buat dia. Macam tu juga nak bersabar. Oi, cakap senanglah, suruh sabar. Kalau kena kat diri sendiri, susah juga nak beriktibar sabar ni kan. Okey. Kerana keempat perkara ini dia susah untuk dilakukan, itulah Luqman membuat kesimpulan dekat hujung tu. Dia kata, inna dzalika min azmil umur. Luqman kata, sesungguhnya itu adalah antara perkara yang paling penting. Paling penting tu maksudnya, kalau kita tengok perkataan azam kan, azam maksudnya azam lah, tekad. Al-umur, perkara-perkara yang memerlukan kepada keteguhan, memerlukan tekad yang tinggi. Itu sebenarnya perkara penting tu maksudnya adalah semua perkara-perkara itu memerlukan kepada keazaman yang kuat. Min azmi, daripada azam. Azam yang kuat. Okay. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagi memastikan kita ada kekuatan untuk kita terus bersabar, supaya kita ada kekuatan untuk menerima reaksi yang buruk daripada manusia yang kita nasihat, yang kita tegur, maka saya nak kongsikan tentang kelebihan jika kita ini bersabar. Okay, saya akan tunjukkan nota tajuk tentang kelebihan sabar. Nanti saya kongsikan nota ni. Gabung untuk apa? Untuk ni. Untuk WhatsApp, untuk pesanan lupa. Okey. Kita pergi kepada, saya tengok ada berapa saya sempat buat dulu. 8, 9, 10. Okey. Mari kita belajar sedikit tentang sabar. Sedikit tentang sabar. Okey. Apa kelebihan kalau kita sabar? Okay, kenapa saya nak bentangkan kelebihan? Ramai orang bertanya,
Macam mana saya nak jadi sabar? Saya tahu saya perlu bersabar. Tapi macam mana saya boleh betul-betul praktik saya jadi orang yang sabar? Maka salah satu jawapannya, kita kena tahu apa kelebihan, kebaikan yang kita dapat kalau kita sabar. Maknanya sabar ni dia ada kelebihan yang sangat banyak. Jadi apabila kita mengetahui kelebihan, ia boleh membantu kita sedikit sebanyak untuk kita jadi seorang yang sabar. Mengetahui kelebihan dia. Kerana kita manusia ni, kita memang memerlukan booster. Bukan booster vaksin tu. Booster ni maksud dia, kita memerlukan macam kita memerlukan sesuatu perangsang. Kita perlu motivasi untuk membuat sesuatu. Itu yang kita belajar kelebihan. Jadi apabila kita tahu ada kelebihan, maka dia akan bagi kita lebih semangat. Okay. Jadi kena tahu apa kelebihan sabar. Okay, dalam nota ni ada 10 kelebihan, tapi kita ambillah beberapa kelebihan daripada 10 tu. Mungkin saya tak baca ke 10-10-nya, tapi kita ambillah sedikit sebanyak kelebihan. Okay. Dalam pesanan Luqman, Luqman tak berpesanlah tentang kelebihan sabar itu. Tapi Luqman berpesan sabar atas apa yang menimpa. Okay. Jadi kita lihat apa kelebihan sabar. Nombor 1, orang yang sabar, dia akan sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan bersama dengan dia. Okay. Dalil dia, kita boleh rujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Allah sebut, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi kita janganlah rungsing. Janganlah kita terlalu sedih, terlalu bimbang. Bimbang tu ada. Kita manusia biasa kan? Mesti kita bimbang dengan musibah menimpa kita. Hati kita akan ada emosinya. Tapi jangan sampai kita lupa. Sampai kita macam berfikir macam hilang harapan. No. Kita perlu sabar. Jadi kalau kita fikir payah nak buat ni, nak tinggal ni, rugi pula. Tapi sabar, tinggalkan. Allah akan ada bersama-sama dengan orang yang sabar. Okey. Bersama dengan orang yang sabar ini adalah maksud dia sabar secara khusus. Maksudnya Allah akan lindung dia, Allah akan tolong dia, Allah akan buat dia. Okey. Allah akan bagi kesan sabar. Okey. Kemudian kita pergi yang kedua. Saya cerita ringkas saja. Okey, yang kedua, kalau kita sabar, kita tak rugi apa-apa tau. Tetapi kita mendapat cinta Allah. Kan? Kita ajak orang buat baik, orang kata kita bukan-bukan. Sabar. Kita akan dapat cinta Allah. Kita cegah nak buat penuh muka, kita diugut pula. Kita sabar. Kita akan termasuk dalam kumpulan yang Allah cintai. Dalilnya, kita ambillah salah satunya surah Al-Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sentiasa mencintai orang yang sabar. Okay.
Yang ketiga, kelebihan sabar, kita termasuk dalam kumpulan manusia yang akan dapat khabar gembira dari Allah. Maksudnya kita tak rugi. Orang maki kita, kita tak balas. Kan? Nanti orang kata, kau ni kan aku tengok macam ada orang penghasut kan. Penghasut kalau aku jadi kau, aku tak adanya nak sabar-sabar, nak diam diri kan. Kita kata tak boleh. Orang hantar kita kejahatan. Kita kena tempung dia dengan kebaikan. Kan orang kata, alam kau ni baik sangat lah. Kadang ada penghasut macam tu tau. Penghasut di kalangan syaitan manusia. Kan? Sepatutnya kita menjadi seorang yang kata, aku bersyukurlah aku dapat kawan ni yang sabar macam kau. Macam mana kau boleh sabar? Kita kata, macam mana aku boleh sabar? Kerana ada banyak kelebihan orang yang sabar ni. Salah satunya, Allah akan berikan berita gembira. Apa berita gembira tu? Kita tengoklah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Setelah Allah menyebut pelbagai sudut ujian, Allah kata, wabashshiril sabirin. Allah kata, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Kita baca ayat yang berikutnya lah, akan jumpa berita gembira itu apa? Adalah syurga. Termasuk dalam golongan orang yang akan digembirakan oleh Allah. Kita pun jadi seorang yang okeylah, sabar. Yang keempat, sabar ni kita tak akan rugi apa-apa. Bukan sebab kita mengalah, bukan sebab kita ni takut, tetapi kita nak dapat kelebihan dari Allah. Kerana orang yang sabar ini, Allah janji dia dapat pahala yang sangat besar. Nak tahu tak pahala sabar ni apa? Kita tengok dalam surah An-Nahl. Tengok dekat dalam surah An-Nahli ayat nombor 96. Allah kata apa? وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah kata, sesungguhnya kami pasti akan membalas orang yang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik. Maksudnya Allah nak bagi kita dengan kebaikan yang lebih-lebih lagi. Pahala yang banyak Allah bagi. Kalau kita tengok kelebihan yang kelima, apa yang kita dapat? Kalau kita sabar, kita akan mendapat ganjaran pahala yang tidak ada limitasinya. Allah nak memberi balasan pahala yang tidak terbatas. Kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat nombor 10. Allah kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas tu maksudnya tanpa ada had limit dia. Allah bagi pada orang yang sabar. Tak nak ke? Kalau orang yang maki-maki kita tu, orang yang tuduh kita tu, kan dia yang sakit hati. Berapa lama sangat dia nak cakap. Tapi pahala kita yang sabar, tanpa batasan. Lama Allah bagi banyak. Jadi itulah salah satu kelebihan orang yang sabar.
Sebab tu Nabi pahala dia banyak sangat tau. Sebab apa kita kata Nabi pahala dia banyak? Pahala dia sempurna. Kan Nabi ni amal ma'ruf nahi munkar kan? Nabi ajak orang beriman pada Allah, ajak orang supaya mengesahkan Allah, kan tinggalkan syirik. Tapi apa Nabi dapat? Nabi diancam bunuh, Nabi dituduh macam-macam, ahli sihir lah, ada kepentingan peribadi lah, kan? Macam-macam Nabi kena. Orang kata dia gila lah. Sampai ke orang nak bunuh dia, terpaksa Nabi berhijrah ke Madinah. Tapi Nabi dakwah lagi. Ada orang tak puas hati kalau boleh bunuh je Muhammad ni. Itu yang Nabi berperang. Tapi Nabi sabar, Nabi sabar. Sebab tu orang yang paling banyak pahala, orang yang paling sempurna pahalanya adalah Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi adalah di kalangan orang yang banyak bersabar. Kita teruskan kelebihan yang keenam. Yang keenam, kalau kita sabar, Allah akan tolong kita. Yakin pada Allah. Di sebalik susah kita, sebenarnya Allah nak bagi banyak pertolongan pada kita. Ini adalah berdasarkan ayat surah Al-Imran ayat 125. Ni ada dikaitkan dengan seperti perang Badar, kan? Sahabat mereka bersabar. Maksud bersabar ni apa? Mereka tidak berkancah. Mereka tidak melarikan diri dalam berjihad. Walaupun musuh berganda-ganda daripada tentera orang Islam. Tapi para sahabat kena menunaikan perintah, kena berjihad. Lepas tu kena sabar. Jangan lari daripada perang. Maka orang yang sabar ni, Allah akan hantar pertolongan kepada mereka. Kalau kita baca dalam sejarah, Allah menghantar, kalau ayat yang kita rujuk ni, Allah menghantar 5,000 malaikat yang memakai tanda. Kat mana ada sabar? Sebelum datang 5,000 malaikat, perlu buat apa dulu? Intasbiru, jika kamu bersabar. Okay. Kemudian, yang ketujuh, kalau nak jadi pemimpin dalam agama, maka perlu ada sabar. Sabar dari sudut apa? Sabar dari sudut menyampaikan segala wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Sebagai pemimpin, akan menghadapi orang yang bukan semua orang suka kepada kita. Kan? Ada orang tidak senang aja. Tapi sebagai seorang pemimpin, dia kena ada sifat sabar. Allah kata tak boleh. Korang suka ke, korang tak suka ke, aku sebagai pemimpin, aku kena katakan ia tidak boleh. Tapi kalau kita nak mengambil hati orang, sebab kita perlu undi ke, kita perlu sokongan ke, kita tak layak untuk menjadi pemimpin, khususnya dalam bab agama. Hari nak jadi pemimpin yang Allah bimbing, yang Allah tolong. Kan ada ni Allah kata dalam surah As-Sajdah ayat nombor 24. Allah kata, dan kami jadikan di kalangan mereka ni merujuk kepada Bani Israel, beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing
kepada hukum agama kami. Maknanya kena berlandaskan, berteraskan kepada hukum Islam. Selama mana mereka bersifat sabar. Allah kata, kalau selama mana bersifat sabar, kami akan jadikan mereka ini betul-betul dapat memimpin. Okay, kemudian, nombor 8. Sabar ini termasuk dalam kumpulan manusia yang berjiwa kental. Berjiwa kental ni yang ayat tadilah. Surah Luqman ayat nombor 17. Memerlukan apa? Dia memerlukan azmi umur. Okay. Yang ke-9, kalau orang yang sabar ni, Allah akan jaga dia daripada mana-mana helah, tipu daya musuh. Sabar. Ada orang fitnah kita. Orang buat-buat cerita. Keluar kat media sosial. Dia ni sekian. Tapi kalau kita tak sabar, maka berlakulah benda-benda yang sebaliknya. Tapi kalau kita sabar, orang fitnah kita contoh, Allah akan jaga kita daripada tipu daya musuh. Sebab orang munafik ni, watak orang munafik ni banyak di sekeliling kita. Orang yang fasik. Jadi kalau kita sabar, pegang kepada prinsip sabar, pegang kepada agama sabar, maka Allah selamatkan daripada tipu daya musuh. Ini rujuk dalam surah Al-Imran ayat nombor 120. Okay. Yang ke-10 akhir sekali untuk kelebihan sabar pada malam ini adalah Allah memberikan nikmat syurga bagi orang yang sabar. Dalilnya Suratul Furqan ayat nombor 75, Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu semua akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi, mahligai yang tinggi, yang menjulang sampai ke langit, seperti pencakar langit, duduk tempat yang tinggi, disebabkan kesabaran mereka. Disebabkan kesabaran mereka. Jadi kalau kita nak masuk syurga, dapat tempat yang istimewa, duduk di mahliga yang tinggi, kan, maka sabar. Sabar dalam apa? Kena baca ayat sebelum tu. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam berhadapan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Orang cakap kita kena buat apa. Lepas tu banyak lagi beberapa perkara. Tapi syarat dia semua itu dengan sabar. Okay. Selesailah untuk kelebihan sabar bagi mengukuhkan pesanan Luqman kepada anaknya pada ayat yang ke-17. Mari kita lihat pesanan yang berikutnya. Pesanan yang berikutnya boleh digabungkan pesanan 7 dan pesanan 8. Tapi ayat dia ayat yang ke-18. Kenapa kita gabungkan 7 dan 8? Okay, kita akan tengok dalam ayat itu
kita akan jumpa ada dua larangan yang dilarang oleh Luqman kepada anaknya. Dua larangan tu apa? Yang pertama, Luqman pesan kepada anaknya, wala, dan janganlah. Ini pesanan satu. Janganlah tusairu khaddaka linnasi, engkau memalingkan mukamu terhadap manusia. Pesanan yang satu lagi, wala, janganlah. Ada satu kan, ada dua jangan kan. Janganlah, apa dia? Tamshi fil ardi maraha, engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sebenarnya dua larangan ini dia termasuk dalam satu isu. Dia termasuk dalam satu topik. Topiknya sebenarnya adalah tentang sombong. Sebenarnya. Okey, sebenarnya Luqman nak cakap ke anak dia, janganlah kau sombong. Jangan takbur, jangan bongkak. Tetapi Luqman menerangkan cara orang yang sombong boleh dilihat dari sudut memalingkan muka. Jadi orang yang sombong kita boleh lihat dari sudut cara dia memandang muka orang lain. Okay. Dan cara orang yang sombong, satulah cara satu. Cara dua adalah dengan bentuk berjalan di muka bumi. Ini cara kedua. Maksudnya, ciri orang yang sombong boleh melihat dari sudut cara dia memandang manusia yang lain dan cara dia berjalan di muka bumi. Tetapi dia nak pergi kepada satu perkara iaitu sombong. Okay. Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan kenapa anaknya tak boleh bersikap sombong melalui dua ciri ini. Luqman mengatakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman kata, sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang bersikap takbur lagi fakhur, dia membangga-banggakan diri. Jadi ayat 18 ni satu isu, iaitu tentang sombong. Kemudian diterangkan dua ciri sombong. Kemudian diterangkan apakah kesan buruk kalau bersifat seperti dua ciri ini. Okay. Jadi, pesanan Luqman yang ini sebenarnya pesanan Luqman yang berkaitan dengan inilah merendah diri. Sebenarnya, Luqman nak ajar kepada anaknya supaya ada sifat at-tawaddu', bersifat merendah diri dengan manusia lain. Jadi, pesanan 7 dengan 8 ini masih lagi berkaitan dengan manusia yang ada di sekeliling kita. Kena merendah diri. Merendah diri, lawannya adalah sombong. Okey.
Walaupun kita tak jumpalah Luqman kata kena merendah diri. Tetapi di sebalik larangan tersebut, sebenarnya ada perintah untuk merendah diri. Ini dipanggil apa? Ini termasuk dalam skop akhlak. Dia termasuk dalam perkara akhlak, perkara etika, perkara yang berkaitan dengan peribadi. Kalau yang tadi tu, kita yang kena sabar, kan? Tapi yang pesanan 7 dan 8 ni dia berkaitan dengan akhlak. Apa perkaitan jangan sombong dalam bentuk melihat, memalingkan muka dengan berjalan dengan amar makruf nahi munkar? Siapa boleh menyambung, melihat kesinambungan? Kan ayat 17 kan ada tentang solat, ada tentang amar makruf nahi munkar. Okey, apa perkaitan dia? Siapa boleh memberikan respon balas? Apa perkaitan jangan sombong dengan ayat yang ke-17 sebelum ni? Apa perkaitan dia? Maknanya kalau kita ada ilmu, kita jangan sombong dalam nak mencegah atau nak mengajak orang ke arah kebaikan, jangan dalam nada yang tak baik. Ataupun kalau yang sombong tu macam kita mengajak tu macam tunjuk kata kita bagus begitu. Okey. Okey, ada perkaitan tu, betul. Jazakillahu khairah. Ya, ada perkaitan sebab sombong ni kan definisinya adalah merendah-rendahkan orang lain kan. Okay. Jadi apa berkaitan dengan amar makruf nahi munkar? Berkaitan dia adalah kalau ajakan kita ni mudah orang terima, kalau kita nak memberi orang ini mudah mendengar apa yang kita akan nasihatkan, nak bagi orang mudah yang baik. dengar. Ya. Kita faham tak? Macam contoh Rasulullah berdakwah melalui akhlak dia dulu. Betul. Rasulullah berdakwah dengan akhlak dia. Maksud dia ada berkaitan. Maksudnya kalau kita ada akhlak yang baik dengan manusia, maka orang akan, maksudnya ada berkaitan lah dari sudut amar makruf nahi munkar. Jadi orang pun tahu, oh dia ni memang jenis orang yang rendah diri. Tapi kalau ditegur kita tu, maksudnya sebab sebelum dia ajak orang buat benda baik, orang dah tahu dia memang akhlak dia baik. Dia tak sombong. Orang dapat menilai, Ustaz. Orang dapat menilai. Nilai seorang tu. Ya. Maksudnya dakwah ni kan dia bukan hanya pada kita tunggu kita verbal saja. Tapi pada akhlak kita orang tengok pun jadi dakwah. Okey, jadi apabila sampai kepada satu perkara kita ajak orang pun senang dengan kita. Sebab sebelum tu kita dah memang orang yang merendah diri. Jadi apabila kita cakap dengan orang, janganlah buat macam ni. Sebab orang tahu akhlak kita tu dah memang orang terima, maka senang dakwah itu untuk disampaikan. Tapi ada juga orang tak ikut. Itu memang adalah. Sebab tu Luqman kata, bersabar di atas apa yang menimpa kamu. Tapi berkaitan dengan amar makruf nahi munkar tadi adalah pada akhlak. Sebab orang yang diajak, orang yang ditegur, kadang-kadang dia melihat kepada siapa yang tegur dia tu. Jadi ada perkaitan lah. Okey. Okey, ya. Kita ya. Ada soalan ke puan? Tapi dalam kes Rasulullah kan dia kan memang semua sifat terpuji. Malah dibagikan Al-Amin.
Tapi Okay. dengan apa dia punya mukjizat apa semua pun masih orang tak percaya juga. Ya, betul. Tetapi itu ialah sebab itu Luqman dipesan dekat anak dia tadi kan, dia kata bersabar di atas apa yang menimpamu setelah buat amar ma'ruf nahi munkar. Okey. Dan perkaitan yang kita sebut ni juga ia menjadi punca kepada orang yang menerima agama. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah, follower Nabi, orang-orang Islam yang mudah menerima Islam, orang yang mana? Orang-orang yang miskin, kan? Orang yang banyak membangkang Nabi ni adalah orang-orang kenamaan, orang-orang bangsawan. So mereka yang banyak menentang Nabi. Kalau Nabi tidak merendah diri, Nabi tak low profile dia, jadi orang yang biasa-biasa pun nak dekat dengan agama pun macam susahlah. Tapi itu di antara perkaitan dia lah. Bukanlah kita mengatakan bahawa apabila kita ada akhlak yang baik tu secara automatik orang akan dengar cakap kita, tidak. Tapi ada perkaitan kesan kita ni diterima oleh orang apabila kita ada akhlak yang baik seperti sifat yang merendah diri. Okey, ada perkaitan dia. Okey. Saya nak tunjukkan tuan-tuan contoh gambar orang yang memalingkan muka. Tengok gambar memalingkan muka. Okey, cuba tengok gambar orang berjalan. Kenapa tak gambar orang yang berjalan dalam keadaan dia sombong, kan? Mendada dia tu jalan. Okey. Memalingkan muka. Tuan-tuan pernah hadapi tak manusia yang dia tengok kita pun macam tengok paling kan? Kenapa tahu? Sebab sebenarnya cara sunnah yang tepat adalah kita melihat wajah saudara kita dalam keadaan kita bermanis muka ataupun dalam keadaan kita suka tengok dia tu. Bukan kita tengok dalam keadaan kita rasa dia ni rendah, dia ni hina, dalam keadaan kita tengok dalam keadaan menyampah dengan dia, maling, tak. Kalau dalam hadis kan Nabi kata apa? Jangan sekali-kali engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik meskipun dengan engkau menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Okay. Kalau kita baca dalam hadis lain, riwayat Tirmizi kan Nabi cakap, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Jadi kalau orang yang memalingkan muka ni, sudah pastilah kan nak senyum tu memang susah. Kan, dia sepatutnya dia suka berhadapan dengan saudaranya. Tapi kalau orang sombong ni kadang-kadang dia rasa macam kenapa dia dekat sini Kenapa dia contoh. Jadi tidak dipalingkan muka dia. Okey, ciri kedua tadilah saya kata bentuk berjalan secara mendada seperti ini contoh. Jalan orang sombong macam mana jalan orang sombong? Boleh diketahui. Okay, jadi itulah pesanan Luqman kepada anaknya bagi pesanan yang ke-7 dengan pesanan yang ke-8. Tentang jangan sombong ataupun kita kata merendah diri. Okay. Kalau sampai kepada ayat yang ke-18 ni sebenarnya kita dah jumpa ada 3 larangan dari Luqman kepada anaknya. 3 larangan itu mudah je untuk dicari.
Kembali tengok balik semua pesanan tu, kalau ada la, maknanya larangan lah. So 3 larangan Luqman sampai ayat nombor 18 ni ada 3 larangan Luqman dah. Larangan pertama yang ayat la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua dengan ketiga ayat nombor 18. Ada 3 larangan dari Luqman kepada anaknya. Okay. Jadi kita lihat untuk maklumat berikutnya memang tak sempat untuk dibentangkan. Jadi kita akan sambung insya-Allah minggu hadapan, siri yang kelima. Kita nak lihat apa lagi pesanan Luqman kepada anaknya. Okey. Pesanan Luqman kepada anaknya ada lagi 2 yang belum kita belajar secara ringkas. Ada 2 pesanan Luqman ni, dia termasuk di bawah ruang lingkup akhlak. Kalau sebelum ni kita belajar tentang dakwah, sebelum ni kita belajar tentang salat ibadat, sebelum ni kita belajar tentang akidah. Cukup package didikan Luqman kepada anaknya. Kenapa cukup package tu? Lengkap, cover semua bidang. Kan Luqman tu Allah bagi dia hikmah. Itu sebab dia dapat hikmah. So dia tahu perkara apa yang menjadi prioriti, perkara apa yang perlu dipesan. Itulah kelebihan orang yang dapat hikmah. Okey, kita sambung insya-Allah pada minggu hadapan. Kita akan belajar 2 lagi ruang lingkup akhlak yang kita akan belajar minggu depan, adab dalam berjalan. Adab berjalan. Nak berjalan macam mana? Okey. Akhlak, ruang lingkup akhlak yang satu lagi kita akan belajar adab dalam bertutur, dalam bercakap. Luqman ajar pada anak. Sampai macam tu. Kan? Diajar tentang kalau nak bercakap macam mana. Kalau kau nak berjalan, cara berjalan tu bentuknya macam mana. Kalau kau berhadapan dengan manusia, kau kena wujudkan sifat tawadhu'. Jadi sangat lengkap apa yang Luqman ajar kepada anaknya. InsyaAllah kita akan lengkapkan kesemua pesanan Luqman ini pada siri yang kelima pada minggu hadapan. InsyaAllah minggu hadapan tu saya akan bagi nota keseluruhan apa yang saya bentangkan pada malam ini, malam-malam yang sebelum ini dan pada malam yang berikutnya. Baik, ada apa-apa pertambahan maklumat, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ada pembetulan pun, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada boleh, saya harap tuan-tuan boleh ikuti pengisian pada malam ini dengan baik, sempat untuk membuat catatan yang penting, suara saya jelas, taliannya itu sangat baik. Semua itu adalah kurniaan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sampaikan maklumat yang ada pada malam ni kepada kawan-kawan kita yang lain. Kita boleh ajak lebih ramai mengikuti pengisian kita.
Jadi kalau tiada apa-apa, kita sudahi dengan memohon keampunan Allah melalui bacaan tasbih penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi